kita punya ni lah, grup kita ni. Jadi pada malam ni saya tak adalah nak sampaikan tazkirah. Cikgu Mi boleh dengar suara saya, Cikgu Mi? Cikgu Mi tak jelas. Malam ni bukanlah tazkirah. Lebih kurang kalau kita dulu 22 tahun lepas, kita panggil apa? Taklim sebelum tidur. Anggaplah sebagai taklim sebelum tidur. Sebab saya pun tak layak sebenarnya nak bagi tazkirah sangat. Bukan ustaz pun. Orang kata lebih rock lah. Walaupun jadi Tok Bilal rock lah. Kan? Jadi insya-Allah pada malam ni sedikit perkongsian ni bukanlah kita kata bukanlah saya nak mengajar tuan-tuan, tapi sebenarnya untuk mengkoreksi diri dan bersama-sama kita mengingatkan diri kita masing-masing, insya-Allah. Jadi malam ni saya tak ada baca hadis, saya tak ada baca ayat Quran, sebab hadis perlukan asbabul wurud, nanti saya tak layak lah untuk sampai ke tahap tu. Jadi cuma malam ni kita nak kongsi sedikit berkenaan dengan, sebab kita dah nak dekat dengan puasa dan kita pun sekarang dah masuk 22 Syaban. Jadi insya-Allah kalau tak 7-8 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan Al-Karim. Doa-doalah Allah pada Allah Ta'ala biar kita ni diberi peluang, dimurahkan rezeki kita sampai hayat kita masuk ke Ramadan. Dan dalam masa sama diberikan rezeki kesihatan untuk kita berada dalam Ramadan, harapnya lebih baik pada Ramadan yang lepas, insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah dia, orang kata perkongsian kita malam ni taklim. Kalau kat dom tu kita panggil taklim kan. Lebih pada orang Jawa katalah, ni kita dah lama dekat ni sini ni, kita kena cakap Jawa sikit lah. Tapi Jawa ni lain sikit lah. Dia kata sharing is caring lah. Saya tak tahulah Jawa mana. Jadi lebih pada tu lah. Kita syukur dengan nikmat yang Allah bagi ni, nikmat sihat. Dan sini orang panggil apa? Waras. Kalau halus sikit lagi dia panggil luceng. Kalau orang Jawa dalam ni, kalau saya salah saya minta maaf lah. Luceng tu kira kalau kategori Jawa halus lah, sihat. Jadi syukur dengan nikmat ni. Dan pada masa sama nikmat yang cukup besar juga, itu nikmat hayat. Jadi kita pun sedar kita dah daripada kita berpisah daripada dulu, daripada zaman MRSM 22 tahun, dan kita boleh tengok keliling kita, sahabat kita, even kawan-kawan kita dalam MRSM pun dah ada yang dijemput. Arwah, saya lupa dah arwah siapa yang tinggi-tinggi tu kan, tu pun dah jemput semasa Amri pun dah dijemput, ada seorang lagi muslimah pun dah dijemput. Dan dalam masa sama bila kita buat grup macam ni, kita perasan ada orang yang meninggal lebih awal. Ada yang kecil, anak pada anak siapa dah itu? Allah masa adik apa tu? Yang dah arwah kan. Yang kecil pun Allah ambil, yang besar pun Allah ambil. Jadi kita kena menghargai nikmat yang Allah Ta'ala bagi hayat kita sampai ke detik ini. Jadi ini antara orang kata rezeki yang besar Allah Ta'ala beri kepada kita dan peluang yang masih ada pada kita untuk teruskan. Matlamat utama kita bukan dunia sebenarnya, akhirat. Cuma kita bila kita kejar akhirat, dunia tu kita kena buat yang terbaik, barulah akhirat kita pun akan jadi yang terbaik. Jadi kita gunalah peluang nikmat hayah ni, yang mana saya nak kongsi satu cerita. Berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim ni digelar sebagai Khalilullah. Maksud Khalilullah tu sahabat paling rapat dengan Allah Ta'ala. Jadi ada satu peristiwa di mana Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala nak ambil dah nyawa dia. Jadi Allah Ta'ala hantarlah malaikat. Jadi Nabi Ibrahim terkejut. Nak ambil nyawa, asal tak bagi tahu dulu? Macam itulah lebih kurang kalau orang utara lah. Kan? Asal tak bagi tahu dulu? Sedangkan dia ni di kalangan Nabi yang ada gelaran. Dia tu Khalilullah, kawan rapat. Kawan rapat tak bagi tahu dulu ke kan? Kalau kita lah Mi sahabat apa dengan Faik apa semua kan, mesti kadang hin dulu apa-apa benda kan, nak pergi makan ke nak pergi minum, hin dulu kan. Sebenarnya apa yang dijawab oleh malaikat, dia kata, wahai Nabi Allah, Nabi Ibrahim, sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi banyak hin. Hin tu bahasa Jawa jugalah kot. Hin dia kata, tengok sekeliling kamu, dia kata, keluarga kamu tu. Berapa ramai dah Allah Ta'ala ambil. Mungkin ayahnya, mungkin anak-anaknya, mungkin keluarga-keluarga terdekat kita. Dan kalau kita tengok dalam grup kita pun, kita boleh nampak siapa yang Allah Ta'ala ambil, Allah dah jemput. Contoh yang terdekatlah arwah kepada suami Hanim dah pergi. Kalau kita kategorikan bukan tua pun. Dalam masa sama yang terdekat untuk contoh saya sendiri, kakak ipar saya sendiri. Umur dalam 41 tahun je. Allah jemput dengan asbab kanser je. Dan Alhamdulillah, dia tahu bila dia nak mati. Walaupun tak tepatlah jam, waktunya. Tapi dia tahu dan dia buat preparation. Dan kadang-kadang benda tu sampai sekarang dia masih, walaupun dah hampir 3 tahun, tapi benda tu masih bermain-main dalam saya punya minda lah. Tengok macam mana Allah Ta'ala nak jemput dan preparation yang Allah Ta'ala bagi sebab dia tahu dia nak pergi.
Dan doktor dah bagi tahu dia kemungkinan dalam masa 6 bulan dia akan pergi. Jadi itu persiapan yang dia buat. Saya nampak persiapan yang dia buat. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa bertuahnya dia, Allah Ta'ala bagi tahu lah. Kamu nak pergi tak lama dah ni. Jadi buat persediaan. Dan saya nampak dia jaga solat, jaga zikir, dia minta ampun dengan semua orang. Siapa yang dia jumpa dia minta maaf. Memang rumah saya ni. Semua orang dia minta maaf. Dan dia rasa pada penghujung hayat dia, memang dia cakap kat kami semua, dia kata saya lega sekarang ni. Dia kata Allah Ta'ala sebelum ni dia, biasa kita akan ada hutang rumah, hutang kereta, ada masalah dengan orang. Jadi sebelum dia pergi tu dia dah lasaikan semua, dia minta maaf. Kalau ada hutang dia cuba selesaikan hutang dia, rasa macam lega dan bersedia. Apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim ni, kita nak ambil ibrah kan, sebelum kita masuk pada tajuk Ramadan tu, ibrah, makna kita dah sebenarnya ada hin kita lah. Dan kita kena yakin yang paling utama diri kita ni, tubuh badan yang Allah Ta'ala bagi ni adalah pinjaman. Apatah lagi isteri ataupun suami ataupun anak-anak. Katalah sekarang ni yang paling ramai mungkin Puan Nisa kot, dah ada 6 anak. Asmuli ni pun ramai saya dengar. Itu adalah pinjaman-pinjaman Allah kepada kita. Dan contoh pada saudara kita tu, Allah Ta'ala ambil dah anak dia. Dan even jiran saya pun anak dah ambil dah anak dia. Jadi itu adalah sebenarnya hin-hin yang Allah Ta'ala bagi kat kita untuk kita muhasabah diri kita sentiasa untuk buat persiapan. Sebab anytime Allah Ta'ala boleh ambil kita. Jadi sebab kita tak tahu bila kita nak meninggal, kita tak tahu bila kita nak mati. Jadi boleh mengingatkan kita kepada kematian dan kesidaan pada kematian adalah kita kena rapat dengan masjid. Kita kena rapat dengan rumah Allah. Kita kena rapat dengan orang-orang dalam masjid. Tak dinafikan. Saya duduk kat masjid. Boleh kata tiap-tiap malam memang itulah tugas saya di masjid. Tak dinafikan. Orang di masjid bukan semuanya baik. Dan Alhamdulillah dia dipilih untuk dia datang ke masjid mungkin dalam proses untuk membaiki diri dia lah. Jadi masjid ni, ini yang kita nak kaitkan dengan Ramadan. Bila Ramadan, biasanya seminggu awal ataupun 10 hari awal akan penuhlah masjid dengan orang ataupun manusia yang akan orang kata dah jadi tradisi dekat Malaysia lah. Tapi kalau luar negara mungkin dekat Mekah lain lah, sepanjang bulan lah. Cuma di Malaysia seminggu yang pertama ni kebiasaannya ramai. Jadi Allah Ta'ala pilih untuk minggu pertama. Tapi rugilah pada mungkin minggu-minggu seterusnya sampai ke penghujung. Tapi sebenarnya matlamat utama Ramadan ni, kita tahu Ramadan ni kita berpuasa. Dalam Ramadan juga kita bukan sahaja untuk menahan lapar dan dahaga, tapi dalam masa sama kita nak kena kontrol diri kita tu untuk elak semaksimum mungkin melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Dan sekarang ni kita ada suatu ujian besar yang Allah Ta'ala bagi, iaitu handphone. Kalau zaman kita dulu MRSM dulu, tak pernah kita terbayang. Mak Jidi boleh dengar suara saya, Mak Jidi? Saya nampak muka Mak Jidi. Dulu tak ada handphone macam ni, kita tak pernah terbayang, betul tak? Handphone sekarang ni canggih. Kita dulu pun nampak 3 to 10. 3 kan, macam tu lah. Tak pernah terbayang akan ada satu handphone yang sampai begini. Semua bank kat sini, bil air, semua benda. Dan apa yang merisaukan kita bukan yang tu. Yang merisaukan kita adalah berkenaan dengan fitnah. Dan saya selalu dengar bila ustaz-ustaz, asatizah yang datang ke masjid, dia selalu berpesan, bila kita sampai Ramadan, sebenarnya Allah Ta'ala nak satukan hati kita balik. Masjid tu adalah penyatuan umat Islam. Tapi apa yang berlaku, kita tahu Facebook, WhatsApp, Instagram, sebenarnya kalau digunakan dengan cara yang betul, dia akan boleh jadi kebaikan. Tetapi kebiasaannya, keburukan tu lebih menyelah berbanding dengan kebaikan yang ada. Jadi apa yang berlaku kita tengok dalam Facebook, apa semua fitnah, seperti yang ada dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala, Nabi Muhammad telah menyatakan dalam satu hadis, saya lupalah riwayat dia apa semua, tapi memang di akhir zaman fitnah ni sekejap dia boleh sampai ke penghujung dunia. Nabi dah predik dah. Benda ni akan berlaku. Jadi bila Ramadan ini kita cubalah kontrol semampu mungkin kita untuk kita kawal dari segi macam mana kita nak kata behave dalam Facebook, Instagram. Sebab bila kita buat fitnah, kita nak minta ampun dengan orang yang kita fitnah tu, Masya Allah, tabarakallah, bukan mudah. Dan kalau kita tengok daripada kisah-kisah berkenaan dengan siksa kubur, siksa neraka, memang kita tak sanggup lah. Disebabkan mungkin dosa-dosa dengan orang. Dosa dengan Allah Ta'ala, bab kata, saya suka dengar lah daripada ustaz-ustaz sebelum ni. Kata kalau kita minum berlori-lori arak sekalipun, kalau kita bertaubat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh ampunkan.
Tapi kalau kita ada dosa dengan manusia, belum tentu. Belum tentu. Kalaulah kata orang tu nak maafkan kita, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu tak nak maafkan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebaliknya. Jadi kita kena hati-hati. Bila Ramadan yang datang ni, kita jadilah mengharap-harap Ramadan ni bukan Ramadan yang terakhir. Kalau cerita pasal Ramadan terakhir ni, kita ingat dulu ada seorang ulama, Allahumma salli ala Muhammad, abang kepada Allahumma salli ala Harun Din, adik kepada Harun Din. Allah. Mi ingat Mi nama ustaz tu? Allah. Dia cerita dia penghujung Hasan Din, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Mami. Dia pun cerita pada Ramadan terakhir dia tu. Dia nak pergi. Jadi kita muda belum tentu kita ada jaminan untuk kita hidup esok hari. Belum tentu ada jaminan untuk kita bangun esok hari. Jadi kita doa pada Allah Taala moga Ramadan ini, selain saya tak nak ceritalah pasal basic, kita nak niat apa semua, saya rasa insya-Allah tuan-tuan lebih mahir, lebih arif berkenaan dengan tu. Jadi malam ni sekadar taklim ni lebih kepada kita nak ingatkan diri kita sebagai saudara kita. Jadi alhamdulillah Abang Mi dan juga kru-kru dia terus istiqamah dalam grup ni untuk menyatukan kita sahabat-sahabat lama 22 tahun. Tapi masih lagi boleh bersama dan buat satu program yang orang kata menyatukan ummah lah di kalangan orang Islam. Jadi gunalah Ramadan ni untuk kita bersatu hati. Kita faham semua orang ada view masing-masing, ada pandangan masing-masing. Tapi cuba sebaik mungkin untuk kita cari penyatuan, dan kita cuba untuk jangan keruhkan keadaan, jangan berlaku putus silaturahim sama ada adik-beradik, kawan-kawan. Itulah cabaran ni sebenar di akhir zaman ni. Sebab saya pernah kita sebenarnya tazkirah kita ataupun kuliah kita bukanlah sekadar di masjid ataupun daripada ustaz. Benda ni boleh berlaku dengan binatang pun, binatang boleh tazkirah kita. Dengan pokok-pokok boleh tazkirah kita. Dengan apa yang berlaku kat sekeliling kita pun boleh tazkirah kita. Pernah berlaku ada seorang dia berkongsi, dia kata kalau kita buat salah, jangan kita confident bila kita pergi depan, okey semua hari ni, contohlah kalau kita nak bersara ataupun kita nak retire ataupun kita resign daripada mana satu tempat, saya minta maaf dah ada atas kesalahan saya sebelum ni, mungkin maki awak, marah awak, entam awak apa semua kan. Bukan ada jaminan orang tu akan maafkan kita. Kita jangan jadikan peluang itu, tak apalah hujung-hujung nanti kita minta maaf kan. Itu kalau dia maafkan. Kalau dia tak maafkan, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau hujung bila dah sampai kat sana, kalau katalah orang tu tak maafkan, maka berlakulah dia akan ambil kita punya pahala, dan akan berlaku ada mereka yang sampai ke sana muflis. Waliyazabillahi min zalik. Jadi perkara-perkara fitnah ni yang kita risau. Kita tengok kita dah banyak sedekah, kita dah banyak buat amalan-amalan, tapi kita takut nanti kita dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan kita dah kosong pun, banyak aku buat silap dulu. Tershare benda-benda yang mungkin fitnah. Jadi benda tu tersebar seluruh dunia. Sekarang ni mudah je, kat mana-mana, tak kisah Melayu ke, Jawa ke, semua orang boleh buat fitnah. Tak zaman macam kita zaman MRSM dulu. Kalau berlaku kat MRSM tu je. Kan? Susah nak sampai ke tempat lain. Sekarang ni anytime, anywhere. Kan? Jadi kita cubalah Ramadan yang dekat ni, kita cuba muhasabah diri kita untuk cuba yang terbaik, elak daripada fitnah. Apatah lagi kita nak mengumpat, kan? Kita cuba yang terbaik pada Ramadan ini untuk kita jadikan Ramadan yang orang kata Allah Ta'ala jadikan asbab untuk keampunan kita dan penerimaan Allah dalam ibadah kita, insya-Allah. Alhamdulillah, saya rasa Bami sekadar itu sajalah perkongsian saya pada malam ni. Semoga kalau ada perkara baik kita sama amalkan, dan jika ada benda yang silap salah, saya mohon ampun. Jadi ada satu lagi permintaan, iaitu doa selamat untuk kita sebagai penutup, sebelum bergambar lah, untuk kita sama-sama aminkan. Moga Allah Ta'ala terima doa kita pada malam ni dan menjadi asbab kepada kebaikan pada kita pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi kita berdoa, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوى العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقل إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami, Ya Allah, dosa kedua bapa kami, Ya Allah, dosa guru-guru kami, Ya Allah, dan dosa umat Islam di seluruh muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur, Ya Allah, dengan nikmat-Mu ini, Ya Allah, kami dapat bertemu, Ya Allah, walaupun secara maya, Ya Allah, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang diridai-Mu, Ya Allah, dan perpisahan ini juga nanti ada perpisahan yang diridai-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada lain, tiada bukan, Ya Allah, kami merayu padamu, Ya Allah, agar Kau berikan keampunan kepada kami. Maka dengan keampunan itu Kau beri hidayah kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kami merayu, Ya Allah, kami memohon, Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami, Ya Allah, setelah Kau beri kami hidayah, Ya Allah. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami, Ya Allah, setelah Kau beri kami hidayah, Ya Allah. Jangan Kau sekali-kali palingkan hati kami, Ya Allah, setelah Kau beri kami hidayah, Ya Allah. Kami sedar, Ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak silap, kami angkuh, kami banyak buat perkara-perkara yang tidak baik, kami banyak buat perkara yang Engkau tidak sukai, Ya Allah. Dan kami yakin, Ya Allah, Kau sayang kami, Ya Allah. Kau berilah kami hidayah, Ya Allah. Kau perbetulkanlah kesalahan kami, Ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ramadan telah mendekati kami, Ya Allah. InsyaAllah dalam seminggu lagi kami akan bertemu Ramadan, Ya Allah. Kami mohon padamu, Ya Allah, agar diperpanjangkan umur kami, diberikan kesihatan, rezeki kesihatan kepada kami, Ya Allah, untuk berada di bulan yang mulia itu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jadikanlah Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, Ya Allah. Dan Kau berikanlah kami hidayah taufik, Ya Allah, untuk semaksimum mungkin, Ya Allah, untuk melakukan amal ibadah, untuk bertaubat kepadamu, Ya Allah, untuk mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Kau jadikanlah asbab pertemuan ini, Ya Allah, agar Kau berikan kami hidayah taufik, Ya Allah. Kami sedar, Ya Allah, akhir zaman ini banyak fitnah, Ya, pelbagai perkara yang berlaku, Ya Allah. Kami cukup takut, Ya Allah, kerana kami tahu, kami sedar, Ya Allah, hanya satu sahaja daripada 71 umat di kalangan umat Nabi Muhammad ini akan berpecah, Ya Allah, dan hanya satu yang diterima oleh-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami, Ya Allah, di kalangan satu ini, Ya Allah. Kau masukkanlah kami, Ya Allah, di kalangan mereka yang terselamat ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga berdoa, Ya Allah, kepada mereka yang tidak hadir pada majlis pada malam ini, Ya Allah, agar juga diberikan hidayah taufik, diberikan petunjuk daripada-Mu, Ya Allah, untuk sentiasa ingat kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami terima kasih kepada-Mu, Ya Allah. Kami sedar harta yang ada pada kami, kereta, rumah, anak-anak, isteri,
kesenangan, ketenangan semua adalah pinjaman daripada-Mu ya Allah. Bahkan kami akan diuji pada masa akan datang ya Allah. Jika kami diuji ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Janganlah kami merosakkan akidah kami, keyakinan kami kepada-Mu ya Allah. Kami sedar ya Allah, semua ini pinjaman kepada kami ya Allah. Ujian untuk kami ya Allah, untuk kami kembali ke tempat asal kami, syurga nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami juga sedar ya Allah, kami tak mampu masuk syurga dengan ibadah kami. Kami tidak mampu masuk syurga dengan amalan yang kami lakukan, hanya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam ini juga ya Allah, kami berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mencintai kami ya Allah, yang sentiasa menyayangi kami walaupun tak pernah jumpa dengan kami ya Allah, yang sentiasa berdoa pada sebelum ini ya Allah akan keselamatan kami pada masa akan datang ini ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah baginda di kalangan mereka yang hebat ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah ini juga sebagai asbab kepada syafaat daripadanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami juga sedar ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pensan bila mengetahui bahawa ada umatnya akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Betapa sayangnya Nabi kami kepada kami ya Allah, tidak sanggup melihat hamba-Nya masuk ke neraka Jahannam. Ya Allah, tolonglah kami, kasihlah kami hamba-Mu di akhir zaman ini ya Allah. Selamatkanlah kami dengan ujian-ujian yang ada di keliling kami ya Allah. Ya Allah, jika Kau takdirkan kami mati ya Allah, jika sudah sampai ajal kami ya Allah, Kau tetapkanlah iman kami ya Allah, agar kami mati di atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد أمه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya serah kepada Cikgu Mi, kita sudahi majlis bacaan Yasin, tahlil dan tazkirah kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila Mami. Terima kasih. Terima kasih saudara Nik Aziz. Alhamdulillah.